Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini semua okey ke? Saya harap masih follow lagi lah sebab kita baru je ada kelas malam kan. So hari ni kita nak masuk kepada macam mana saya nak keluarkan ni. Kita nak masuk kepada hari ni kita nak masuk masih lagi chapter 5 tapi dekat bahagian 2 lah dan saya akan tunjuk sedikit kita akan sama-sama buat lah beberapa soalan daripada tutorial lah. Okay, kalau ada yang tak dengar ke tolong maklumkan sebab saya tadi saya rasa macam function dia punya okay, so untuk yang hari ni kita nak masuk masih lagi KC Power Analysis masih lagi dekat KC Power Analysis dan ini bahagian 2 lah. So topik yang kita akan cover hari ini ialah semalam kalau ikutkan kita dah masuk kepada semalam kita dah masuk up to ni kan, ni so dah masuk apa itu power mana saya ada mention tentang kita punya field electric semalam adalah disebutkan oleh kita punya power lah, dia calculate based on the power yang digunakan oleh setiap satu consumer electric or electronics lah. So, kita masuk instantaneous power, dia punya symbol adalah P, kita rumah P pada I, so ini adalah VT dalam I. Dan kat situ juga daripada instantaneous power sebenarnya awak boleh dapat independent power dan first part of kita punya instantaneous power kita dapat dua bahagian. Satu dari sini awak akan dapat bahagian doktor dengan power yang sorry doktor. Ya. Tak clear sebab ada dengar lagu belakang tu. Lagu ni kuat sangat Aha. Okay. Ini siapa ni? Sekejap. Ini siapa ni kan? Okey, sekarang kalau saya cakap boleh dengar tak? Clear tak? Clear doktor. Clear. Clear doktor. Sorry sekejap. Tadi sampai mana dah? Slide ni pun boleh nampak kan? Boleh. Okey, tadi saya baru sampai mana tu? Ni pun nampak macam mana saya nak hilangkan ni. Kat sini. Okey. Okey, so tadi kita dah tengok yang kita dah sampai inilah semalam dah cover ni intro dia instantaneous power, and then daripada ini juga awak carikan maximum average power transfer. Semalam kita pakai rumus P max kan, P max sama dengan rumus dia apa, VTH bahagi dengan 8 RTH lah. So ni kita ambil bahagian yang real sahaja daripada ZTH tu. Okay. Dan dia ada kuasa 2 lah modulus.
Okay, and then kita nak tengok pula dia punya effective RMS. Lepas tu nak calculate apparent power dan power factor lah. Power factor ada certain reference book dia pakai FP. Ada certain book dia pakai F kecil lah. Okay, so ni depends ikut reference book masing-masing. And then daripada sini kita nak tengok 5.4 adalah effective RMS value. Apa beza antara kedua ni dan macam mana awak nak cari. So RMS tu berkait dengan kita punya root mean square lah. Okay. So effective RMS value tu kita ambil, katalah you ada satu circuit dalam figure A. And then daripada situ kita boleh convertkan kita punya supply tu, source dia V ni. Ini kepada effective lah, kita boleh cari dia punya effective value. Okay, so the total power dissipated by R, yang ni dah berkait dengan effective power lah sebenarnya. Total power dissipated by R, memandangkan ni hanyalah litar purely resistive. Okay, purely resistive elements. Jadi awak boleh cari total power dissipated dia menggunakan rumus yang ini. I kuasa 2 RMS lah. Okay, tu kalau ikutkan ni sebenarnya datang daripada rumus yang awak belajar daripada basic circuit theory di mana kita ada I kuasa 2R kan. Okay, kalau tak ada I then awak cari daripada dia punya voltage. Okay, sebab I ialah V bahagi dengan R dan you buat kuasa 2 macam tu lah. Macam ni kan. Kalau kita tak ada dia punya information about the I, cari daripada voltage bahagi dengan resistance tu. Okay, and then daripada sini kita punya I effective adalah bersamaan dengan gunakan rumus yang ni. I effective equals to the I RMS menggunakan rumus punca kuasa 2 lah. Okay, punca kuasa 2, satu per tempoh dia. Kami kan dia punya current kuasa 2, current kuasa 2 tu yang ni daripada sini. Okay, satu per tempoh, current kuasa 2 dt. Okay, jadi dia punya RMS value tu adalah sebenarnya constant bergantung kepada the shape of you punya function lah. Sebab kadang-kadang kita ada function dia cos ataupun kita ada function dia sin ataupun kita bagi triangle pula ni wave kan 4 segi ataupun kita bagi triangle wave macam tu lah. Okay, so the effective of periodic current is the DC current that delivers the same average power to a resistor dalam satu tempoh. Okay, so boleh cari dia punya effective untuk effective of periodic current, maksudnya current lah yang kita carikan I effective tu. Sekejap. Okay, yang ni I effective untuk satu tempoh same average power to a resistor lah, dia menghasilkan, dia boleh dapatkan the DC current lah. Sebenarnya effective ataupun periodic current ialah DC current. Macam mana kita tahu ni DC current? Sebab DC current kan kita pakai RMS value kan. Okay. So daripada situ awak boleh cari the RMS value untuk sinusoid. Kalau dia bagi input yang depan tu, okay, kalau kita bagi depan ni adalah dalam bentuk ini kan, dalam bentuk cos yang ni. Jadi awak boleh dapatkan RMS value dia menggunakan inilah I maximum bagi punca kuasa 2 tu RMS dia. Okay, and then the average power can be written in terms of the RMS value. Okay, jadi awak dapat yang ini I effective bersamaan dengan setengah disama dengan you punya rumus untuk average power kan. Okay. Ini sebenarnya bukan I effective ini untuk P lah rumus dia. Average power kita pakai effective value ataupun RMS value kat situ. Okay, jadi kalaulah sekiranya you expresskan amplitude untuk fasa tu dalam bentuk RMS, jadi semua tu kena maintain dalam RMS. Kalau you nak letak dia dalam maksimum macam ni, jadi letak semua dalam maximum value. Okay, awak tak boleh combine lah, tak boleh satu ni pakai maksimum, yang ni nak pakai RMS. Okay, dalam calculation mesti dia punya nilai tu, amplitude untuk current ataupun voltage mestilah
seragam lah. Okay, so yang ni adalah salah. Okay, jadi kalau nak pakai RMS, dua-dua pakai RMS. Kalau nak pakai maximum value, then dua-dua pakai maximum value. Otherwise nanti salah. Dia tak boleh you combinekan AC dengan DC value. Okay, kita dah masuk dekat example. Katalah awak ada satu current waveform bentuk dia macam ni. So determine the RMS value of the current waveform and use this value to compute the average power delivered to 2 ohm resistor through which this current is flowing. So current ni dia nak lalu dekat satu resistor yang nilai dia apa resistor macam ni. Resistor awak nilai dia 2 ohm. So current ni lah yang nak flow dekat situ. Jadi berapa power yang ada dekat sini? P average. Okay, so kalau awak ada satu waveform macam ni, waveform yang kita belajar daripada chapter 1, apabila ada waveform, you kena dapatkan persamaan. Okay, persamaan dia macam tu lah. Okay, so kita ada satu tempoh, 0 sampai 2 ni half tempoh, 2 sampai 4 ni setengah lagi tempoh. Okay, so apa kita buat adalah, tuliskanlah untuk satu tempoh, nilai dia adalah 4. Okay, 4 dan nilai dia satu lagi negatif 4 untuk antara T antara 2 dengan 4. Yang atas tu T antara 0 sampai 2. Jadi ini sebenarnya untuk satu tempoh. Okay, one period. Okay, so RMS value dia tadi awak boleh dapatkan daripada rumus yang punca kuasa 2 tu kan. So kita apply lah period dia kat situ 4. Jadi 1 per, ni sebenarnya 1 per tempoh kan. Tadi lepas tu awak cari ni square root mean squared untuk kamiran yang ni. Okay, 4 tu adalah awak punya current lah, I kuasa 2 kan. Kita ada I kuasa 2. Yang ni pun adalah I kuasa 2. Jadi apabila awak nampak waveform, okay, yang ni kena, nak panggil apa? Apabila awak dapat satu waveform, you kena tahu macam mana cara nak tulis waveform tu dulu sebelum awak boleh carikan dia punya kamiran. Okay, itu adalah apa yang awak belajar dalam maths kan. So katalah waveform tu bentuk dia macam tadi tu. Jadi it's a combination of setengah tempoh dan setengah tempoh. Jadinya awak tak bolehlah nak terus letak. Jadi awak tak boleh nak terus ambil, oh okey 1 per 4 terus pergi ambil kamiran untuk 4 kuasa 2. Then you letak sini 0 sampai 4. Okay, ni salah sebab untuk satu tempoh ni dia ada 2 value kan. 1 4, satu lagi negatif 4. Dan you kena combine lah. Sekejap ada yang baru nak masuk ke? Okay. So daripada sini apa yang kita dapat adalah 2 kan. Awak kena tambah yang ini. Yang ni tadi, ni 1, ini 2. Okay. Ini apa yang awak buat, teknik ni adalah sama macam kita punya chapter 1 di mana awak carikan dulu function tu apa untuk satu tempoh masa tertentu. Okay, so dah selesaikan ni awak dapat 4M RMS value dia. Okay. Daripada situ baru kita cari P dia berapa. P dia pakai rumus sebab kita nak cari P average kan tadi. P average pakai rumus I kuasa 2 R lah. Okay, dia ni sama macam kita selesaikan I square RMS darab dengan R. Jadi cari dulu RMS value dia dan baru darabkan dekat sini pakai rumus ni. So you dapat 32 watt. Okay, unit tu kena ingat lah. And then untuk example 5.5 pun dia punya function kat situ it could be anything. Dia boleh combine triangle wave dengan square wave kan. Suka tidak lah nak bagi bentuk macam mana. Nak bagi zigzag ke apa kan. Tapi yang penting you kena dapat tuliskan dia punya waveform dengan betul. So tengok tempoh dia berulang kat mana. Jadi tempoh dia sebenarnya yang ini. Okay, ini satu tempoh. Sebab selepas daripada 4 dia akan berulang balik waveform tu. Okay, waveform dia berulang macam tu. So yang ni awak kena pecahkan lah. Satu untuk setengah tempoh nilai dia ini. Setengah tempoh lagi nilai dia adalah ini. Okay, sebab tu kita tulis dalam bentuk yang ini. Ini maksudnya setengah tempoh yang pertama. Ini setengah tempoh yang kedua.
Okey, yang ni dapat 5T sebab you carikanlah kecerunan dekat sini. Dia punya M adalah 10 bahagi 2. Okey, sebab T dia tak ada mention apa. So kita anggap tu second lah. Unless dia ada letak millisecond. So kalau millisecond bawah letak 2 milli. Okey, so ni akan jadi 5K lah macam awak punya test hari tu. Okay, so sebab ini adalah unit dia, contoh dia second lah sebab tak ada letak apa kan. Jadi kita anggap dia 5T. Okay, lepas tu barulah awak boleh carikan RMS value untuk yang ini. Waveform yang pertama tu dengan waveform yang kedua. Individual lah, maksudnya kita combine. Ni yang satu, ini daripada yang kedua. Kamikan, then you akan dapat total up dua ni adalah 8.165. Okay, so lepas tu barulah boleh cari absorb, average power absorb tu tadi. Okay, average power absorb tadi adalah pakai rumus P sama dengan I kuasa 2 R. Okay, sebab ini adalah kuasa yang absorb, power absorb by the resistor. Ataupun berapa banyaklah power yang digunakan habis dekat resistor tu. So kita ada 8 darab 1.65 ni tadi yang awak dapat dekat sini. Okay, dan lepas tu gantikan masuk dalam rumus ni. Jadi awak akan dapat 133.3 watt. Okay, jadinya tak boleh terus ambil 5T tu apa kan. Sebab 5T ni tak ada nak sampai mana. T tu kan awak kena bagi satu masa tertentu. So masa dia adalah antara ni lah 0 sampai 2, 2 sampai 4. Okay, so ni sebenarnya kita cari luas di bawah graf lah. Cari kat sini berapa, kat sini berapa. So total up. Okay, so far ada soalan apa-apa tak? Apa ni soalan apa? Okay. Ada soalan tak nak tanya? Clear ke ataupun ada yang ada bahagian yang tak clear? Okay, so ini ada satu exercise. The waveform shown in the following figure is half wave rectified sine wave. Okay, tadi macam tadi tu mudah kan sebab you ada apa nama tu? Tadi kita ada bentuk dia triangular wave kan. Jadi awak boleh cari tak melibatkan sin cos lah. Tapi kalau ini dia melibatkan sin dengan cos. Okay, macam ni apa? Ni sin Ni sin. So ni kena pakai T dia, kita pakai pi lah. Okay, so satu tempoh adalah daripada 0 ke pi dan separuh lagi tempoh adalah pi ke 2 pi. Okay, so ni nilai dia 10 masa ni. V awak masa ni VT 10. 10 apa? Ni bentuk tak bolehlah letak T kan sebab ini adalah sine wave. Macam mana awak tahu ni sine wave? Sebab dia bermula dekat kosong. Kalau you ada cos, dia akan dekat kosong tu nilai dia berapalah 10 ke macam tu kan. Jadi ni 10 sin omega T. Macam tu. Okay, so dia tanya berapa average power dissipated by 10 ohm resistor. So ni boleh pakai rumus P sama dengan I RMS kuasa 2 darab dengan R lah. Pakai rumus tu. Tapi macam mana nak cari I RMS tu? So kena selesaikan dulu dekat sini. Okay. Macam ni kan contoh ni dia bagi voltage. Tapi kat sini I macam mana nak selesaikan? Jadi awak kena divide lah. Rumus ni ubah Y jadi rumus yang menggunakan voltage. Okay, so ni dia punya solution dia. 10 sin T. Kenapa jadi T je? Sebab kita anggap masa dia, masa ni, ni awak tak boleh suka-suka gantikan dia satu lah. Okay, ini depends kepada graph tadi, graph lah tu. Okay, sebab awak dapat macam ni kan. So dia bagi sini pi, sini 2 pi. So ikut saja apa benda unit ke number ke yang diletak dalam soalan. So untuk 0 sampai 1 pi, nilai dia adalah 10 sin. Okay, so nampak kan ada 2 kat situ. So pecahkan 1, pecahkan kepada waveform yang kedua. Okay, macam mana you nak carikan RMS value dia? Okay, walaupun tadi soalan tu kita tahu dia nak cari P,
Dan P ikut rumus-rumus yang sebelumnya awak pakai RMS kuasa 2 darab dengan R. Tapi kali ni awak tak ada. Kali ni awak tak ada dia punya I. So kita selesaikan dululah. Dia bagi voltage, buat voltage tu. So pakai rumus ni, 1/T. Tukarlah yang ni tadi daripada current kepada voltage. So kita ada V kuasa 2 T. Okay, kamikan untuk satu tempoh 0 sampai T. 0 sampai T ni yang awak pecahkan kepada 2. Okay, ni yang pertama. Okay, ni yang pertama. Ini yang kedua. Okay, nampak kan? Okay, so 10 sin T kuasa 2. Kita gantikan dia punya T nanti selepas awak dah kamikan. Dia dapat inilah. Okay, ni pakai trigo tau. Sebab kita ada sin kuasa 2 tu nanti kat sini. Okay, so kita ada sin kuasa 2. Okay, sin kuasa 2T. Sebab apa dia nak selesaikan sin kuasa 2T? Sebab sin kuasa 2T tu nanti awak dapat kat sini. Jadi kalau awak kembangkan, dia dapat 10 kuasa 2 adalah 100 sin kuasa 2T. Okay, sin kuasa 2T. So sebab tu nak selesaikan, you tak akan pergi anywhere lah kalau you masih lagi pakai sin kuasa 2. Sebab tu kita pakai trigo yang ini. Okay, sin kuasa 2T sama dengan setengah darat 1 tolak cos 2T. So cos 2T ni awak boleh kamikan lah menggunakan cos bila kamikan jadi sin lah. Okay, yang ni keluarkan. So apabila kita keluarkan yang bahagian depan ni, belakang ni tak adalah sebab kosong. So ni macam tak ada. Okay, kosong. So jadinya awak just selesaikan part yang depan tu sahaja. Okay, so 100 bagi 2, 50 keluarkan kat depan ni. Okay, semua constant letak je kat depan. Jadi kat sini awak ada 1 tolak cos 2T. Apabila kita kamikan dia akan jadi sin lah. Sin 2 pi kan. Sin 2T. Tapi T tu nanti nak ganti dengan pi. Kosong dengan pi. Okay, so awak dapat T tolak sin 2T per 2. Okay, ni datang daripada sini. Ni patah balik kepada, sila buka balik lah kalau dah tak ingat macam mana nak kamikan, nak buat division, nak buat pembezaan, kamiran kan. Jadi buka balik dia punya maths. Okay, so daripada sini kita gantikan dia punya T tadi. T yang ni ganti kosong dengan pi. Okay, so daripada situ awak dapat 25. 25 is your VRMS. Okay, ni jangan tinggal macam ni lah sebab ni V kuasa 2. Okay, VRMS, alamak hilang pula. VRMS kuasa 2 kan. Jadi nak dapat ni kena punca kuasa 2 lah untuk 25 tu. So yang ni yang saya mention tadi, kita tak ada I. So jangan pening-pening, kita boleh guna rumus. Ni asalnya I kan, ni ada R. So pakai rumus I ialah V divide by R kuasa 2. Okay, so yang ni dia jadi apa? Ni sama dengan V kuasa 2 per R kuasa 2 darab R. Jadi R ni potong lah. So awak dapat rumus yang ini, simplified dia. So you have 2.5 watt absorbed by the 10 ohm resistor. Okay. Okay, ada soalan tak sebelum saya masuk kepada apparent power? Ada apa-apa soalan tak? Dia kalau malu nak tanya direct, boleh tulis dekat chat tu. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa maksudnya you faham lah. Okay, so saya teruskan untuk apparent power. Apparent power dan power factor. Okay, ni ada banyak calculation menggunakan apa tu, ada part trigo sikit lah apparent power dengan power factor ni. So sebenarnya apa itu apparent power? Apparent power ni kita wakilkan menggunakan simbol dia S. Okay, simbol dia S. So what is actually apparent power? Sebab dalam part power ni ada banyak kan. Kita ada tadi dah semalam belajar instantaneous power. Lepas tu ada average power. Okay, lepas tu ada lagi hari ni apparent power. Okay, it's actually the product of voltage and current if only if the phase angle differences between current and voltage are ignored. Okay, ini maksudnya kita tak ambil kira langsung dia punya phase angle difference kan.
Sebab sebelum ni apa kita belajar V kan kita tulis VT sama dengan 10 cos omega T tambah 30 lah contoh dia. Lepas tu dekat I dia kita tulis 2 cos omega T maybe tambah 20 lah contoh. Okay, nampak tak? Kat situ kita ada phase angle dia kan. Jadi kita tak, untuk kira apparent power, kita nak darabkan V dengan I tapi tak nak masukkan dia punya angle tu. Okay, so it's actually the total power in AC circuit which it is both dissipated and absorbed ataupun return lah. Ini total apparent power ni total keseluruhan dia. So the combination of reactive power and a true power. Okay, so dia combination of reactive power. Sebelum ni saya ada mention kan untuk reactive power ni maksudnya you refer kepada power yang ada dekat XL dan power yang ada dekat XC. So it's a combination lah, you combine kan antara power yang ada pada reactive power pada induktor ataupun kapasitor dan bila combine kita dapatlah apparent power. Okey, nanti jangan pula confuse kenapa saya kata boleh kira pula reactive power. Sebelum ni bukan ke power untuk induktor dengan kapasitor tu kosong kan? Okey, itu adalah dia punya average power. Yang kosong tu average power. Tapi you still boleh cari reactive power. Okey, reactive power. Sekejap mohon maaf ada gangguan sedikit. Jap, tadi kita dekat mana tadi? Okay, kat sini lagi tadi kan. Tadi saya ada mention pasal power tu kan, reactive power boleh dikira tapi untuk untuk induktor dan kapasitor dia punya average power adalah 0. Okay, in AC circuit apparent power is the product of RMS voltage dengan RMS current. So awak boleh buatlah S tu sama dengan V RMS darab dengan I RMS. Okay. Jadi ini adalah total reactive power. Okay, and then apparent power S tadi is the, ni macam ulangan sikit. It's actually the RMS value untuk voltage dan current. So ini dia bukan lagi dalam watt kita measure dia dalam volt amperes sebab you just calculate dia punya voltage dengan current. Okay. So ni voltage, ni dia punya current yang padahal dia adalah AC tapi you abaikan dia punya angle tadi kan, phase dia tu, you tak ambil kira. So sebab tu kita measure dia sebagai volt amperes ataupun tingkatan dia VA. Okay, sebab ni kita nak bezakan antara average ataupun real power. Okay, which is kita measure yang average power tadi dalam watt. Okay, average power P average ataupun P sahaja awak tulis sebagai unit dia watt. Okay, kalau S ni unit dia VA. So kalau kita just mention apparent power, jadi awak boleh bayangkanlah dan tahu apparent power dia punya simbol adalah S. So unit dia pun berbeza kat sini, ni tak sama kan dua ni. Okay, so real power yang awak ada dulu tu adalah real power ataupun average power. Real power ni sebab kita panggil real power sebab ini berkait dengan resistor sahaja kan. Sedangkan tadi kita ada mention dekat previous slide, you punya apparent power is the combination of reactant.
reactive power. So sebab apabila you total up dia punya Z kan, Z ni selalunya ada bahagian R dengan bahagian JX tu, XL ataupun XC. Okay, jadinya yang ini adalah real power dan S awak adalah combination untuk kedua-dua power yang ada dekat reactive component tu tadi. Okay, ini recall daripada apa yang kita ada dekat previous part. Untuk kira average power pakai rumus P RMS, I RMS, cos theta V tolak theta I. Okay, tapi sebab tadi kita mention, you nak calculate S, you tak nak kira dia punya phase angle. So apa kita buat ni, ini kita boleh tuliskan semula. Okay, kita tahu ni dia adalah dia punya S. So yang ini nak tinggalkan macam mana? Jadi yang belakang tu akan jadi dia punya power factor. Okay, power factor ataupun PF ataupun FP. Macam tu. Okay. Maksudnya selain daripada awak tulis P average tu dalam bentuk ini, dalam bentuk V RMS, I RMS dan dengan cos dia, awak boleh tulis dia sebagai S cos dengan theta V tolak theta I. Which is yang ini belakang ni adalah you punya power factor. Jadi kalau suruh kira apparent power, boleh kira pakai rumus yang depan ni. Kalau pakai power factor, kira pakai cos inilah, cos dia ni berapa. Okay. So power factor is actually the phase difference lah, cosine of the phase difference antara voltage dengan current. Okay, sebab kita ambil je lah daripada yang tolak apa tu kan, voltage tolak current, carikan cost value dia. So itu adalah you punya power factor. Okay, so tapi okay, kita dah tahu dia punya calculation, tapi apa sebenarnya power factor tu? Kenapa penting sangat power factor ni? Kalau tak kira power factor dia boleh tak? Dan kenapa awak nak kena kira? Okay, so as an introduction untuk power factor, selalunya most plants kat sini refer kepada plants yang untuk deliverkan kita punya supply itulah. Okay, most plants loads are inductive and require magnetic field to operate lah. So magnetic field yang awak belajar dulu dia adalah berkaitan dengan apabila awak jumpa motor. Kan motor ni kita juga ada transformer, kita juga ada fluorescent lighting. So kalau perasan ketiga-tiga ni, ni yang saya mention hari tu dia ada komponen induktif lah. Inductive components dekat dalam dia sebab ada winding kan. Motor kan you ada dia punya rotation dia tu. Transformer kan kita pakai yang berapa lilitan dia kan. You nak lilit berapa. Okay. Dan fluorescent lighting ni macam dekat chalk lah. Chalk ataupun apa lah nak panggil yang dekat lampu tu, kat lampu Kalimantan tu kan. Okay, so the magnetic field is necessary but actually magnetic field ni dia akan produce no useful work lah. Okay, tak berguna. Dia punya kerja yang dia buat tu hanya menghabiskan supply yang dibawa tu. Okay, so the utility must supply the power to produce magnetic field and the power to produce the useful work. Tapi kita ni consumer, sebagai consumer, you bayar apa yang dihantar dan apa yang wasted tu. Okay, so dia tak kira. Tugas dia daripada plants tu, dia supply power kepada rumah consumer. Jadi awak bayarlah. Pergi mana pun, you still kena bayarlah power yang dia producekan magnetic field tu nak start up dia punya macam mana nak transfer tu tadi dan juga power yang kita boleh pakai. Okay, so these two types of current are the active and reactive component. Okay, so untuk power factor itself, dia adalah sebenarnya ukuran quantity, important quantity. Dia untuk mengukurlah sejauh mana kecekapan electric utility tu hantar power transmission tu. Okay, kecekapan dia sejak keberkesanan penghantaran elektrik lah daripada utility company. So it is important step untuk economic impact on industrial users of large amount of power. Okay, kan sebab kita dapat yang masuk kat rumah kita ni dah kecil lah, dia punya nilai 230. Saya kira kecil lah berbanding dengan yang ada dekat plant kan. Yang ada dekat line. Semalam saya ada tunjukkan gambar yang kat tepi highway tu kan. Dia punya transmission kabel semua tu. Okay. So a power factor of 1 maksudnya unity power factor. So dalam ni kita panggil unity ni maksud dia sama dengan 1 lah. Maximum value untuk power factor adalah 1.
Okay, jadi kalau lepas ni orang tanya berapa power factor yang paling bagus, jangan cakap 100. Power factor memang 1 maksimum dia. Okay, unity. Okay, it is actually the goal of any electric utility company. So nak calculate dia tadi kita pakai rumus daripada average power, tapi sebenarnya calculation dia based on this one lah. So awak boleh rearrange equation ni, tadi S kan, S cos PF. Okay, macam tu. Cos PF. Oh sorry, ni bukan. Cos theta ni maksudnya ini adalah you punya PF lah. So daripada situ awak boleh kira kalau ada average power dan ada nilai VRMS, IRMS, awak boleh calculate PF. Kalau tak ada dua ni, tapi you ada beza theta dekat situ, theta difference antara voltage dengan current dekat situ, pun awak boleh calculate berapa dia punya power factor. Maksudnya boleh pakai dua rumus lah. Satu pakai ni, satu lagi kalau ada nilai theta dia pun dah boleh kira you punya power factor. Ataupun bila dia berikan power factor, sepatutnya awak boleh cari berapa dia punya theta yang ada kat situ. Okay. Goal dia sebenarnya nak dapatkan power factor 1, tapi practically macam impossible lah untuk dapat maksimum yang apa yang dia hantar tu terus sampai kepada you pun maksimum kan, selalu mesti akan ada losses somewhere. Okay, so apabila PF dia less than 1, they need to supply more current, okay, to the user for a given amount of power used. Kenapa? Sebab bila kita calculate P kan berkaitan dengan current, okay, dan kena ingatlah kita ada P, okay, ni transmission dia, dan yang loss dia tu adalah menggunakan rumus I kuasa 2R. Okay, jadi kalau mana-mana yang loss tu dia akan top up dekat voltage sama, tapi dia kena supply more current lah, nak maintain lah, kalau boleh dia nak dapatkan power yang sama. Okay, tapi however there incur more line losses. Okay, sebab you punya transmission line tu kabel kan, kabel daripada copper, walaupun dia ada penebat kat luar tu yang tebal dan boleh mengurangkan losses tu, tapi still akan ada losses. Okay, so they also must have larger capacity equipment in place. So apa yang dia buat adalah sekiranya lah jauh sangat beza dia daripada 1 sampai jadi separuh kan, contohnya maksimum 1 tapi dia hanya boleh offer 0.5. So ni tak boleh lah, dia akan kena penalty. Okay, so industrial facilities tend to have lagging power factor. Okay, ni awak dah belajar kan, lagging. Lagging maksudnya current lags voltage. Okay, current lags voltage macam yang ingat tak graph current dengan voltage untuk induktor tu. Sini ada current, sini ada voltage. By lag dia by 90 degrees. Okay, this is primarily the result of having a lot of electric induction motor. Okay, sebab bila you ada induction motor kan, dia mesti start up. Nak start up ni dia akan takes time. Nak hidupkan tu saja dia dah kena pakai amount of current. Okay, so the windings of motor dia akan jadi macam inductors as seen by the power supply. Okay, hidupkan dulu motor baru dia boleh hidupkan alat elektrik tu kan, contoh dia. Tapi kalau kita ada kapasitor, kapasitor ni opposite effect dengan inductive motor windings. Okay, so since kita ada L bentuk dia macam ni, graf dia, kalau kapasitor kita ada kat sini current, kat sini voltage. Okay, ni untuk kapasitor, ni untuk inductor. So apa dia buat, kalaulah motor ni dia bentuk dia macam induktif, bentuk dia winding lah, induktif lah, maksudnya ada induktor dalam tu. Jadi seboleh-bolehnya apa dia buat adalah dia akan cuba compensate lah induktif motor winding tu, sebab based on you punya knowledge pasal ni. Okay, kalau kerja dia macam ni, jadi kena cari satu benda yang kerja dia opposite daripada yang menyebabkan losses tu. Okay, faham tak? Asalnya motor tu bentuk winding lah, maksudnya winding kan, winding macam ni kan, winding. Okay, so itu adalah bentuk induktif lah sebenarnya. Jadi kita kena cari solution dia, cari satu benda yang sifat dia or karakteristik dia opposite to that induktif, which is dia adalah kapasitor. So dia gunakan kapasitor ni untuk compensate inductive motor winding saja tu. So saya rasa kalau ini daripada chapter 1 lah, kita ada tunjuk application of capacitors, contohnya dalam
capacitor bank. Okay. Capacitor bank ni contohnya dia akan guna have large banks of capacitor strictly for the purpose untuk power factor correction. Okay, ni sebab dia nak savekan tak adalah losses tu sampai 50% macam tu. Maybe dia akan maintain at 30% dan ni boleh maintain 0.8 lah you punya power factor. Okay. Tapi ni kena belajar lah macam mana nak kira berapa nilai capacitance yang diperlukan untuk naikkan power factor tu. So ini adalah analogi dia. Ni yang saya panggil sebagai power triangle hari tu, which is katalah ada satu kapal terbang tu, dia nak maintain ini fuel to maintain altitude. Okay, yang ni kita anggapkan dia sebagai reactive power. Okay, yang ni kalau jalan darat dia sejauh inilah fuel to get from A to B. So ini adalah active power. Yang atas ni kita panggil sebagai reactive power. So sebenarnya apa yang dibayar, tak kira lah you kena naik tinggi dulu ke, you pergi sini dulu ke, yang dibayar total expenses dia adalah jarak ni lah. Okay, you pay for the fuel, ni analogi vertical portion dan juga horizontal portion of the power. So inilah yang akan dikira, you are billed based on this. Okay, so kita boleh anggap yang fuel untuk maintain altitude tu dipanggil sebagai reactive power. You tak nampak. Okay, you hanya nampak jarak kan. Selalu kita cakap, oh KL is about 300 km from Batu Pahat. Oh Johor lah, JB. Okay, so saya nampak yang ini. Tapi sebenarnya ada cost lain lah yang perlu diselenggara, which is reactive power yang saya tak nampak. Okay, tapi saya sebenarnya membayar kos dia yang ini. Okay, kos operasi dia yang ini. Okay. Ataupun satu lagi power factor analogi adalah cappuccino. Okay, kita ada satu, biasa kalau awak minum, ni nak panggil apa? Kopi mungkin jarang-jarang lah kan. Okay, teh tarik lah, teh tarik. Kita ada teh kat sini. Atas tu ada buih-buih dia kan. Okay, awak tak boleh pergi kedai cakap, saya tak nak bayar buih lebihan ni, saya nak bayar yang ni je. Okay, jangan you buat tinggi ke apa, tak nak. Saya nak bayar sikit je. Saya nak bayar, katalah setinggi ni adalah RM1.50. Okay, saya tengok air saya sikit. Saya tak nak bayar sampai penuh, saya nak bayar yang bawah ni je. Okay, tak boleh. Memanglah itu air yang awak boleh minum. Atas tu pun memanglah boleh minum kalau kes yang betul. Tapi yang ni lebihan dia tu macam tambahan kan. Jadi ini adalah dianggapkan sebagai reactive power dan unit dia VAR VAR untuk reactive power, dan real power kita ambil sebagai watt lah. Okay. So the apparent power is the total amount of real power plus the reactive power. Okay. Jadinya power factor boleh dapatkan daripada rumus ni lah. Okay, cari berapa dia punya reactive power, bahagikan dengan kita punya apparent power plus dengan you punya ni lah, coffee dengan frost tu. Okay, ni analogi lain lah untuk cappuccino. Okay, similarly, kita punya motor tadi, dia require reactive power to set up the magnetic field, while the active power produce useful untuk the work lah. Okay, so total power is the vector sum of the two and represents what you pay for. Okay, so active power, simbol dia P. Reactive power, simbol dia Q. Dan you punya total power adalah S. Okay, so it's actually the combination of active power dengan reactive power. Okay, so ini adalah you punya angle tu lah, berapa phase dia. Okay, jadi nak kira, apa tadi, nak kira power factor kan. So kira daripada situ, cos dia apa, cos theta lah. Cari cos theta kat sini. Okay, so kalau ini awak boleh juga, kalau susah nak ingat, then ini akan jadi, sini Q dia adalah pada bahagian imaginary lah kalau kita compare dekat real dengan imaginary axis. Okay, so you punya P tadi dekat bahagian sini. Ni untuk P. Q awak dekat bahagian sini.
Q dia ke atas ke bawah ke, dan yang ini adalah you punya S lah. Nak turun, katalah dia turun ke bawah ataupun yang atas macam ni. Okay, contoh dia macam ni. Okay, jadi awak boleh dapatkan lah total up dia tu. Okay, ataupun dia turun bawah macam ni. Okay, ataupun yang atas macam ni. Jadi bila dapat nilai P dengan Q, you boleh buat dulu dalam imaginary dengan real axis. So kita boleh tengok whether triangle you menghala ke atas ke menghala ke bawah. Oh, lagi satu bawah tu saya ada tulis sikit kan. Untuk P, face angle dia kosong sebab dia adalah real. Real kat situ yang setahu kita dia mestilah P ni just only related to component R. Q could be component L ataupun component C lah. Dia boleh jadi combination. So QL dia punya angle dia should be 90 degrees. QC dia should be minus 90 degrees lah, turun. Okay, lagi satu kat situ awak boleh cari dia punya power factor. It's actually the ratio untuk active power to the total power. Macam mana tahu? Ni daripada rumus yang dulu tu lah. P sama dengan P sama dengan VI cos theta V tolak theta I kan. Ataupun awak boleh tulis ni S cos theta. Okay, jadi cos yang belakang ni, ini adalah you punya PF lah, power factor. So P is the S darab dengan PF dia berapa. Okay, so power factor, dapat nilai P, dapat nilai S, awak boleh carikan berapa nilai power factor dia. Okay, nah ini based on cosine lah. Ini, aktif bahagi dengan ni dapat cosine. Kalau you ada, macam mana? Kita ada macam ni kan. Okay, ini pakai tigo pakai tangent apa kan. Sini ada theta awak. So boleh carilah berapa dia punya value tu. Nak cari Q apa? Q sama dengan ini bagi ni kan. Macam tu. Sin. Okay, pakai sin. Sin theta untuk Q bagi S. Tangent theta untuk ini per ini QP. Or you dapat cos theta untuk P bahagi S. Kan? Tu basic maths tu yang untuk triangle ni. Okay, so the power factor is actually the measure of efficiency. Okay, kalau maksudnya supply yang dihantar tu, efficiency dia berapa lah? 100% ke? Kalau maksudnya kalau semua berjaya dihantar, dia dapat 1 power factor. Tapi sebab mustahil, so it should be around 0.8 lah. Okay. Kalau bawah daripada tu lagi, maksudnya memang something wrong lah dengan distribution tu. Okay, so ni yang saya mention tadi, cost berapa kali berapa kan. Okay, jadi power factor is part of apparent power that is related to the mean energy flow. Jadi awak boleh cari dia pakai rumus yang ni juga. Cos theta sama dengan cos apa dengan apa lah. Okay, so P divide by absolute S. Ataupun ini awak dapat S cos theta kan. Dapat yang ni lah. Ni rumus yang asal. Okay, apa beza S absolute S dengan S yang atas tu? Okay, ni beza antara magnitude kan. Okay, S is the total lah. Kan, bila awak nak kira S yang ini, kena pakai rumus dia kan. Nak dapatkan ni, yang garisan ni. Okay, so kita pakai rumus yang inilah. P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. You dapat dia punya magnitude tu berapa. Okay, kita tengok example. Sekarang 12.30 saya expect lagi berapa minit lah, dalam 10 minit cukup kot. Okay, calculate the apparent power of the following circuit. So apparent power adalah S. Okay. Kita ini semua dia dah dalam bentuk frekuensi domain lah. Okay, so kita ada 3 ohm, ni ada ni, dan ni sebenarnya 4 ohm XL. So kalau nak tukarkan dia nanti kepada Z total, sepatutnya you dapat 3 tambah J4. Okay, unit ohm. Okay, so tu solution dia. Kita dapat untuk current yang flow, it is 2 amp with angle dia minus 53.13.
Okay, ni just tekan calculator tak payah nak convertkan dulu pun boleh. Ni daripada sini boleh terus key in dia punya calculator tu. Okay, lepas tu kita pakai rumus. Kenapa nak cari P dulu? Sebab kita nak cuba dapatkan P plus JQ dulu lah. Okay, P plus JQ untuk S. Okay, jadi pakai rumus ni, current you dapat 12 watt untuk P dia. Okay, Q pula kita pakai, Q awak adalah QL lah sebab kita ada satu je kat situ. Kalau ada XC dan kena cari untuk XC sekali. Okay, so kita ada I kuasa 2 XL. Daripada rumus kita dapat 16 VAR untuk reaktif. Dia adalah VAR unit. Okay, watt untuk power, average power tadi. So boleh total up lah dekat sini. Kita kira you punya S is the summary of P plus JQ. So kita dah totalkan dapat macam ni. Okay, apabila you transformkan dia dapat 20 VA dengan phase dia 53.13. Okay, so dah dapatlah tu apparent power tu. Lepas tu bila diminta lukiskan triangle tu, jadi you punya triangle adalah yang inilah. Okay, kita lukiskan triangle. P dekat bahagian real. You punya Q dekat bahagian imaginary. Okay, imaginary since dia positif kan. Ni positif. So imaginary dia ke atas lah. Kan you punya part C tu kan dia boleh positif negatif. Kan imaginary positif, ni negatif. Okay, tapi yang ni yang real lah. Okay, so lukiskan. Jadi yang 20 ni, maksudnya ni magnitude dia. 20 ni kat depan sini, VA. Okay, ni unit dia var, ni unit dia watt. Dan theta awak adalah yang ini. Okay, so kalau diminta cari boleh cari tak dia punya power factor. Okay, power factor kita pakai rumus. Boleh cari awak still boleh cari untuk power factor dia. Sebab dah ada ni kan, sebab kita dah ada angle ni. Okay, exercise and electrical device is rated 5 kilovolt. Jap. Example ni ada siapa-siapa nak bertanya ke? Ni quite straightforward kan pengiraan dia. Rumus dia pun rumus yang basic-basic awak belajar dulu kan. Cumanya tambahan dia dekat sini lah. Ni kena tahu untuk S. Okay. Lepas tu ni. Ni setakat nak plot je lah kan. Ni untuk plot dia. Daripada plot tu, dia boleh je bagi you punya power factor dan dia suruh awak plotkan pun boleh. So boleh cari lagi lah. Okay, saya pergi dekat exercise. Electrical device rated 5 kilo VA. Okay, so the keyword dia dekat situ VA. Maksudnya ni adalah S. Okay, sebab rate dia kan selalu macam power rating. Power rating ni kita ada P jugalah. Power kan selalu yang kat rumah awak tu rating dia power. Okay, contohnya berapa power untuk you punya water heater. Berapa power untuk you punya kipas kan. Tapi ni bila dia mention rated dia 5 kilovolt ampere. Dia power juga tapi ni adalah apparent power. Okay, voltage dia supply 100. Power factor dia 0.6. Okay, power factor dia 0.6. Why is the impedance of the device in rectangular coordinates? Apa maksud rectangular coordinates? Okay, rectangular coordinates ni yang ada real dengan imaginary tadilah. Okay, so dia suruh you carikan berapa tu. Jadi senang je. Tadi kan kita dah cari rumus S sama dengan V darab I kan. Macam tu. V ada. I dia berapa? Tak tahu. So I tak tahu. Tapi boleh cari daripada power factor tu. Okay. Sebab dia bagi power factor. Power factor tadi kena pakai rumus apa? Okay. So kita tahu P sama dengan S darab power factor. Okay. S darab power factor. Power factor dah ada. S dah ada. So apa awak buat adalah carikan dia punya P.
So P sama dengan 5 kilo volt ampere darab dengan power factor awak 0.6. Okay, dapat P. Okay, tapi kenapa nak dapatkan P ni? Lepas tu nak cari apa? Dah dapat P, awak boleh cari pakai rumus I sebab ini nak kena cari impedance. Impedance Z mestilah voltage bahagi dengan current. Kan? Okay, so mesti voltage bagi current. Voltage ada, current yang tak ada. Okay, so ni tak ada. Bila tak ada, kena carilah. Okay, cari dia daripada power. Power yang kita ada kat situ adalah berapa ni? 5K darab 0.6 0.3K 0.3K kilowatt. Okay, betul tak? Okay, ni solution dia. So kita dapat kenapa ni lain lah? 5,000. Betul lah, 5,000. So B darab I. Tu boleh terus cari B darab I. Ni pun boleh juga. Macam kaedah yang saya mention tadi tu pun boleh. You cari dia punya P dulu. So S equals to B. Sekejap. Ni tadi yang saya tunjuk. Ni satu kaedah. Okay. Boleh guna kaedah ni. Kalau tak terfikirlah rumus yang ni tadi. Okay. Cumanya yang ni agak panjang sebab you cuba selesaikan dulu daripada sini kan. Daripada P tu nak carikan, boleh terus cari you punya, sebab kita ada nanti P sama dengan I kuasa 2R ataupun I kuasa 2Z. Jadi kat situ awak boleh dapat P sama dengan VI kan. P sama dengan VI. Voltage kali current. Okay, so daripada situ boleh cari current juga. Ataupun yang paling mudah adalah guna rumus yang ni lah tadi. S sama dengan V kali I. Okay. So dia sebenarnya bukan satu cara sajalah. Sebab itu persamaan tu awak boleh guna mana-mana satu yang information yang awak jumpa dululah. Okay, so yang ni kita pakai S. Ni kaedah yang paling mudah. Pakai terus rumus S sama dengan VI. Okay, which is dia dah bagi nilai tu. So awak dapatkan current. Current dia 50 ampere. Okay, yang ni pun FP ni macam saya mention tadi. So dia sama ada buku tulis PF ataupun F besar P. Okay, ni mewakili power factor. Okay, macam mana nak kira theta? Sebab dia punya power factor dikira based on equation ni kan. Cos, apa tu tadi? Cos theta V tolak theta I. Okay, tapi maksudnya ni cos theta lah. Okay, cos theta. Cos theta awak tu, kita terbalikkan dia, invertkan cos, you akan dapat angle tu berapa. Okay, jadinya, since the power factor is lagging, macam mana awak tahu dia adalah induktif? Sebab dia dah mention lagging tadi kan. Lagging ni maksudnya you punya current lagging voltage. Okay, so kita tahu dia adalah induktif and I lags dia punya E. E kat sini certain book dia pakai E tu untuk supply, certain book kita selalunya gunakan V lah. Okay, so punya voltage dia tadi adalah 100 volt. So ni adalah kita punya current. Jadi daripada sini awak bahagilah V bahagi dengan I. So kita dapat Z dia adalah 1.2 plus J 1.6. Okay. Sebab tu kita tulis kat sini tadi, theta dia negatif. Walaupun you dapat ni kan. Ni macam mana nak tahu nak tulis negatif ke positif dekat current? Sebab current ni bila dalam bentuk dalam frekuensi domain kita tuliskan sini dia punya current apa dengan sini ada dia punya phase kan. Macam tu. So ini macam mana nak tahu positif ke negatif? Okay, sebab dalam soalan ni dia dah mention power factor dia lagging. Lagging selalu kita refer yang inilah. Okay, current kat sini, ini adalah you punya voltage. Okay, so ni untuk induktor induktif punya komponen. Lepas tu letaklah sini negatif. Current lags voltage. Okay, so daripada situ bila you selesaikan, you akan dapat yang ini. Ini akan berbeza kalau you takrifkan lagging tu sebagai positif kat sini, nanti kat sini akan jadi lain lah. Ni akan dapat nilai yang berbeza. Okay, so make sure dekat bahagian ni dapatkan information yang betul lah. Ni analyze circuit Okay, kat situ ada
Example, sekejap saya tengok apa lagi dia. Okay, kat situ ada exercise. A series connected load draws a current. Okay, dia bagi current dia berapa, cos dan omega dia sama. Okay, maksudnya boleh terus gunalah. Okay, current dia ni when the applied voltage is between 120 cos ni voltage dia. Find the apparent power and power factor of the load. Okay, yang ni saya rasa awak boleh try buat exercise ni lah. Okay. Lepas tu apa yang ni mula-mula kena tukarkan dia kepada bentuk, nak cari apparent power S lah. S sama dengan VI. Power factor tadi pakai cos apa tu? Cos theta V awak minus 20. I dia adalah 10. Okay, so maksudnya cos negatif 30 degrees is your power factor. Dah siap lah tu. Ni kira dapat berapa. Okay. Dia punya V kali I ambil yang ni. Ni darab dengan ni. Okay. Determine the element values that form the form the series connected load. Okay. Ni nak cari apa dia punya apa dia punya circuit lah. Kalau kat sini adalah you punya voltage. Okay, ni dia punya voltage. Kat sini load dia ni apa sebenarnya? Sebab you punya current dia dah jadi macam ni. Ada angle dia macam ni. Jadi awak kena carikan dia punya Z. Okay, cuba carikan dia punya Z lah. Based on you punya nilai voltage dan current yang diberikan. Okay, apa lagi tadi? Kita ada sedikit on example ni. Okay, example ni ada solution. Yang ni saya bagi awak kira sendiri part yang B tu. Okay, nanti kalau tak dapat ke, nak tanya ke, sila tanya dalam group ataupun message saya sendirilah. Okay, saya pergi dekat example 5.7. Yang ni industrial load consume 88 kilowatt. Okay kan? Ini maksudnya ni adalah, tengok dia punya unit, tahu ni adalah P. Average power. Okay. Yang ni dia bagi PF pula, bukan F besar P. So mana-mana satulah, PF ataupun FP sama. Okay. Nilai dia 0.707 lagging. Okay, lagging ni sebab tadi awak dah pernah nampak dia punya soalan kata lagging. Jadi lagging ni awak boleh anggapkan ni adalah inductive component lah. Okay. So dia related to the inductive components. Okay, dia punya line input dia adalah 480 volt RMS. So ni dah adalah RMS. Transmission line resistance from the power company's transformer to the plant is 0.08. Okay, ini sebabnya apabila awak selalu lukiskan litar, kan kita ada internal resistance tu, line transmission resistance adalah 0.08. Okay, kecil dia biasa nak maintain bawah 10 lah. Let us determine the power that must be supplied by the power company under present condition. Okay, maksudnya ni pakai power factor 0.707. Okay, itu untuk soalan A. Untuk soalan B, dia nak tukarkan nilai yang baru untuk power factor dia sekarang ni 0.090. Okay, nampak tak? Kat situ ada peningkatan sebanyak 0.2 lah, lebih kurang 0.2. Lagging. Okay, jadinya apa yang awak nak kena cari adalah dua ni. Cari power that must be supplied by the power company untuk power factor dia macam ni. Okay, so kita ada dua keadaan. Satu, kita selesaikan dulu menggunakan power factor yang pertama adalah 0.707 lah. Okay, so daripada situ nak cari power, mesti kira dia punya current dulu. So PL divide by PF VRMS. Okay, ini dapat daripada rumus apa? Ini datang daripada rumus P. Okay, then you rearrange. Dapatkan rumus untuk IRMS. So current ketika power factor awak 0.707, current dia adalah 259.3 ampere ni RMS value. So daripada situ awak kirakan dia punya power supply is actually PL ni line transmission power dia tadi. Okay, P by line dia dah bagi.
Yang ni yang disebabkan oleh loss pada line resistance tadi tu. Okay, so total up sebenarnya it is 93.38 kilowatt. Kan sebabnya bila you supply, katalah ni adalah line resistance tadi, lepas tu baru dia nak jumpa load lah, nak hantar kat rumah awak ni. Okay, ataupun nak hantar kat tempat lain lah contoh dia. Okay, ni source dia, dia tanyakan yang kat sini, daripada sini ni patutnya berapa dia kena supply. Okay, supaya yang ada dekat line ni dah betul lah, dekat sini ada 88 kilowatt. Okay. So dia dapat it should supply 93.38 kilowatt. What if kita ubahkan power factor tu nak jadi 0.9. Okay, voltage dia kita remains dekat 480. Okay, so ni maintain 480 VRMS. Okay, so IRMS yang baru adalah sebab kita punya power factor dah berubah. Kan, bila you divide dengan satu nilai yang lebih besar, of course you punya current akan reduce as compared to you punya current yang you pakai 0.707. Okay, perasan tak? Dia turun banyak kan? Sini tadi almost 260. Sini 200 lebih sikit je. Okay, so beza dia dekat 50 lebih juga tu dia punya ampere. Okey, jadi lepas tu kalau kita kira balik, berapa total yang dia sepatutnya supply dekat situ? The power should be supplied menggunakan power factor of 0.90 adalah 91.32 kilowatt. Okay, maksudnya apa? Kalau if you need to compare both case, you can maintain power yang dihantar tu lebih rendah menggunakan current yang lebih rendah berbanding dengan you kena bagi dia lagi current yang makin tinggi sekiranya power factor awak adalah lebih rendah. So meaning that low power factor menyebabkan company tu terpaksa supply hantar ataupun naikkan lagi current yang dia transmit tu. Okay, yang ni pula apabila dia increasekan power factor, you boleh dapat, you can maintain dia punya, apa ni, you boleh maintain dia punya supply tu at low current. Okay, so maksudnya apa? You must make sure that power factor tu tinggi lah untuk reducekan ini apa? Yang ini adalah bahagian dissipated power kan? Dissipated power. Dekat sini adalah dissipated power. So apabila you increase dia punya current, dissipated power pun tinggi kat situ. Okay, sini you improve the power factor, you reduce dia punya current yang you transmit. Then you also reduce the dissipated power lah yang ada dekat line resistance tadi. Okay, so saya rasa hari ni saya nak sampai situ je lah. Yang complex power ni tak banyak tapi ini kita cover banyak ke sebab ada satu lagi part complex power ni. Okay, so 5.6 saya nak cover minggu depan. Okay, yang ini sekejap saya sharekan you punya, alamak saya tak ada pula lah kat mana sekejap Sekejap saya sharekan dulu. Okay, nampak tak yang ni? Awak punya soalan tutorial ni. Soalan tutorial ni ada banyak lah dekat situ dan bagusnya chapter 5 ni ada letak answer dekat bawah tu. Jadi you boleh check lah dengan jawapan. Okay. Boleh buat dulu bahagian yang depan-depan sikit lah. Contohnya sampai bahagian yang mana
Yang ni awak belum boleh buat lagi lah. Yang 5.8 ni kan, nombor 11 ni belum boleh lagi. So maybe untuk first part ni awak buat dululah mana-mana soalan yang daripada soalan 1 sampai soalan 9 ataupun soalan 10 tu lah. Okay, so ini kena selesaikan dulu RMS voltage, cari dulu dia punya daripada waveform tu tadi macam mana, dan baru calculate lah dia punya power. Okay, so saya rasa kita stop kat sini dululah kalau tak ada apa-apa soalan. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Ada soalan tak nak tanya? Minggu ni kita adalah minggu ke-10. So minggu depan adalah minggu 10 kan, betul kan? 8, 9, 10. Okay, jadi minggu depan kalau ingat minggu depan awak kena update dekat dalam Otter untuk you all punya progress project assignment, group assignment. Okay, dan lagi satu nak ingatkan tentang semalam saya ada forward tentang apa dalam group tu. Spark kan? Untuk Spark saya minta tolong isikan lah untuk Spark tu. Dia ada tempoh dia sampai 27, so sampai next week. Tapi tak lama kan, nak buat tu sekejap je. So hopefully boleh tolong isikan lah. Nanti saya akan tengok berapa bilangan yang dah isi lah. Dan akan ingatkan dari masa ke semasa. Okay, tak ada soalan. Jadi, okay, siapa yang dah isi, terima kasih Untuk yang tutorial tu, saya minta awak buat lah. Walaupun ada soalan-soalan, saya just pick up mana soalan tertentu je. Saya nasihatkan tolong buat, sebab bila awak tak buat dan you rasa tengok je awak macam boleh buat, tapi saya risau nanti sebab bila tak buat, tak praktis, tiba-tiba ada soalan yang keluar kat final ke kan, you tak praktis langsung, you agak-agak je rasa macam boleh buat, nanti masalah lah. Okay.